Hello, hello. Hello, hello. Yang mana satu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, yang maha memberikan rezeki, yang maha mengetahui dan maha bijaksana, yang memberikan kepada kita kesempatan pada pagi ini untuk menyambung kuliah yang sungguh lama tertangguh. Sungguh lama. Pasal sepanjang PKP hari itu kita tak baca kitab ni. Kerana kitab ni jadualnya dibaca di Baitul Salam secara bersemuka. Jadi bila tidak bersemuka tu ditangguhkan sebentar. Kita nak cerita topik-topik lain. Jadi alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung kembali kitab Talbis Iblis. Jadi kita ni sambung. Bila sambungnya tepat kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu kalau cetakan yang saya ni muka surat 494. 494. Banyak tu. Iaitulah cerita bagaimana talbis iblis. Iblis ni menipu kaum sufi. Kaum sufi. Sufi ataupun sekarang ni bahasa kita dia panggil orang tasawuf lah. Kan? Bukanlah kita mencela ahli tasawuf, tidak. Tetapi ini adalah perbahasan para ulama membongkar tipu daya iblis kepada ahli tasawuf. Tipu daya iblis macam tu, tapi ada bukan semua ahli tasawuf tertipu dengan talbis tu. Itu kita kena faham dua perkara. Supaya tidaklah dikatakan bila sebut je, oh ni nak kata kepada ahli tasawuf, tidak. Sebaliknya dia adalah pembongkaran ulama terhadap tipu daya iblis kepada ahli tasawuf. Selamatlah bagi mereka yang memahaminya dan mengelakkan diri darinya, dan rugi serta terjerumuslah orang-orang yang tidak sedar akan tipu daya iblis. Kita dah bincang panjang bab ni sebenarnya. Beberapa bab sebelum ni tipu daya iblis terhadap ahli sufi dalam soal akidahnya, dalam soal syariatnya, dalam soal bacaan Al-Qurannya, dalam soal mengembaranya, dalam soal tawakalnya. Sebab kadang-kadang mereka berhujah secara logik mereka. Mereka rasa benda ni baik, mereka rasa ini adalah lintasan hati, mereka rasa ini adalah ilmu laduni. Mereka rasa mereka diberi ilmu, padahal tanpa sedar mereka itu ditipu oleh syaitan. Betapa ramai orang yang menyangka dia mendapat ilmu, sedangkan sebenarnya dia ditipu. Dan bila kita tegur, dia kata ini adalah ilmu laduni. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, dapat secara direct, secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya perkara ni bukan benda baru. Daripada dulu pun memang mereka berkata begitu. So dia duduk bertafakur, dia fikir, dia rasa okey, dia bersuluk dan sebagainya. Lalu datanglah kepada mereka satu lintasan-lintasan fikiran. Lalu mereka anggap bahawa itu adalah ilmu dari Allah. Tapi sebenarnya kita dah jelas bahawa ilmu ni, kebenaran ini Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan melalui ayat Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Bererti Islam setelah saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sempurna. Apa sahaja yang Nabi ajarkan itulah Islam, dan apa sahaja yang datang setelah daripada itu dia tidak menambahkan lagi kesempurnaan Islam, melainkan perselisihan itu menjauhkan lagi dia dari Islam yang sebenar. Oleh sebab itulah para ulama berhati-hati dalam masalah ini, supaya orang tak sangka lintasan yang datang itu adalah ilham ataupun ilmu yang dianggap sebagai satu ilmu dari Allah. Yang kita sebut laduni itulah. Allah boleh bagi kefahaman, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah bagi kefahaman. Allah bagi tentang pentafsiran Al-Quran. Wa'allimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ajarkan dia tentang tafsiran terhadap Al-Quran. Tetapi sama ada dalam memahami Al-Quran dan hadis, dia tidak akan datang dengan benda yang baru. Sebaliknya dia memahami sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat dan generasi-generasi awal Islam. Ini asas yang sangat-sangat perlu difahami oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan memahami bahawa Islam seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, itulah Islam yang terbaik dan itulah Islam yang benar. Dan Allah Ta'ala kata, Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu jadi orang daripada yang ragu ataupun orang yang okey, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan sambung berkaitan dengan pendapat sufi, ihwal hadis dan perkara lainnya. Jumpa ke tak? Mungkin cetakan kita sama atau cetakan kita berbeza. Tapi tajuknya ialah pendapat sufi ihwal hadis. Pendapat sufi dalam ihwal hadis. Dalam perkara-perkara berkaitan hadis. Dalam berkaitan ilmu hadis. Pendapat sufi berkaitan dengan ilmu hadis. Okey. Boleh jumpa tempat lah kau? Ada jumpa? Jumpa? Tak jumpa lagi? Pasal lama cuti ni kan? Cari dulu. Sambil-sambil tu cari dulu. Dia dalam bab, sekejap. Muka surat cetakan Anan ni 494. 494. Okey, 494. Tajuk dalam bab yang ke-10 kita ni, bab ke-10, talbis terhadap para sufi dari kalangan ahli zuhud. Lepas tu cerita panjang. Istilah sufinya, kemudian karya-karya merekanya, kemudian generasi sufi yang pertama tu adalah generasi yang benar. Orang-orang sufi, ahli sufi terawal daripada kalangan generasi tabi'in, orang-orang soleh betul yang disandarkan kepada mereka, seperti Abdul Qadir Jailani. Orang-orang ni orang bagus betul. Tapi lama kelamaan mereka hanya ambil kesufiannya, tidak ambil asasnya. Soal akidahnya macam mana, soal fiqahnya macam mana. Dia semacam kita tengok orang lain ni, tengok arwah Tok Guru ni Abdul Aziz. Oh hebat Tok Guru ni Abdul Aziz, warak dan sebagainya. Tapi lepas dia meninggal, apa orang cerita pasal dia? Orang hanya ambil tentang warak dia, orang ambil tentang sifat zuhud dia, orang ambil tentang dia adalah pemimpin yang baik. Tapi akidah dia, pegangan dia kepada sunnah, pengikut-pengikut dia tak ambil tu. Kan? Jadi isu yang sama berlaku zaman dulu pun. Ulama-ulama sufi yang terawal, akidah mantap,
syariatnya apa. Kembali kepada fiqh, kepada empat mazhab dan sebagainya. Tak timbul cerita pelik-pelik. Tapi orang hak bawah ni tengok, oh, zuhudnya dia, waraknya dia, solehnya dia. Tapi dia ambil sudut tu je. Akhirnya bila generasi awal tu meninggal, maka dia hanya junjung namanya tapi tidak junjung manhaj ilmunya. Supaya sekarang ni orang duk jual nama Tok Guni Abdul Aziz, Tok Guni Aziz, Tok Guni Aziz. Berapa ramai orang yang bawa manhaj akidah dia? Berapa ramai orang yang ambil ilmu fiqh dia? Dia bukan sekadar pemimpin yang zuhud, tak, dia orang alim. Ngajar di medan ilmu puluh-puluh tahun. Nah, ngajar tafsir Quran berpuluh-puluh tahun. Akidah dia mantap, pegangan dia sunnah. Masya-Allah. Tapi hak bawah ni bila kita kata Tok Guni Aziz pun berakidah salaf, oh dia pun punyalah kawan. Pasal dia hanya ambil zuhudnya saja. Itu yang berlaku kepada generasi-generasi orang tasawuf. Saya tak generalizekan semua sekali tak, tapi kebanyakan mereka yang minat kepada kezuhudan ini, dia hanya ambil akhlak tapi dia tak ambil ilmu dan manhaj. Okey. Jadi bab-bab ni telah bincang banyak berkait akidah, taharah, solat, tempat ataupun harta benda, tinggalkan dunia. Sehingga kebanyakan ataupun ada perkara yang mereka buat bertentangan, bercanggah dengan agama yang sebenar. Dalam cita-cita mereka nak menyucikan diri mereka. Okey? So, dah jumpa dah? Jumpa? Semua-semua jumpa dah? Berkait dengan Ahlul Hadis. Tentang pengembaraan dia, tentang tak nak menikahnya dia, kita dah baca semua tu. Ahli sufi sampai tak nak kahwin, ahli sufi sampai bermusafir tanpa bekal. Padahal bukan bermusafir tanpa bekal, gitu umpan rombongan orang lain. Dia minta bekal daripada orang lain, itu bukan nama tawakal. Kalau dia betul tawakal, pergi jalan seorang, jangan ikut rombongan orang. Sebagaimana kata siapa dia, lupa dia kata, kamu sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kalau kamu nak bermusafir, pergilah, tapi jangan ikut rombongan. Dia kata mana boleh. Kerana ikut rombongan juga berarti kamu bertawakal dengan bekalan orang, bukan bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Allah suruh berbekal. Tapi sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dalam soal haji kena ada bekalan. Sebab tu Nabi kata, haji ni wajib liman istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu pergi haji, ada kecukupan harta, sihat tubuh badan, baru wajib haji. Islam mengiktiraf perbekalan tu. Kalau ikut kepada manhaj tasawuf ni, orang-orang yang melampau lah, kita tak kata semua ni, maknanya dia kata apa? Tak apa, tak ada bekal pun kita pergi ya, tawakal ala Allah lah. Itu adalah konsep yang menyalahi syariat kita. Baik. Kita pergi kepada masalah yang kita nak sebut tadi, ialah pendapat sufi dalam perihal hadis dan perkara lainnya. Berikut pernyataan sufi berkait dengan hadis dan selainnya. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia bercerita, Abu Turab An-Nakhsabi datang ke majlis ayahku. Lalu ayahku berkata, fulan da'if, fulan thiqah. Abu Turab datang dalam majlis Imam Ahmad. Okay. Imam Ahmad cerita, fulan da'if, fulan thiqah. Fulan da'if, fulan thiqah. Tak jumpa lagi? Ada. Tengok bab yang ke-10. Bab tu bab yang ke-10. Okay, talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan ahli zuhud. Jumpa? Sama bab dia. Okey. Bawa panjang. Talbis iblis terhadap kezuhudan dalam berpakaian, dalam nyanyian. Jumpa? Okey. Bawah lagi berkait dengan ketika senang merobek baju,
Jumpa bawah lagi, berpaling daripada memandang remaja. Okey. Ke bawah lagi, uzlah, menundukkan kepala, tidak menikah. Bawah lagi. Okey. Sampai kepada perjalanan dan pengembaraan dia. Okey, bawah lagi, menguburkan ilmu, sibuk terhadap tentang ilmu. Kemudian terkait dengan Al-Quran. Okey, bawah tu terkait dengan hadis. Okey. Ke surah apa tu? 326. Okey. Pasal cetakan dia berbeza. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ada? Oh, dia tak letak subtopik dia. Cari dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Okey. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia bercerita, Abu Turab datang ke majlis ayahku. Lalu ayahku berkata, si fulan dhaif, si fulan thiqah. Okey. Jadi Imam Ahmad kata, fulan dhaif, fulan thiqah. Bila kita sebut fulan dhaif, fulan thiqah, kita sebut cerita tentang orang. Sebut nama fulan dhaif, fulan thiqah. Kata di Abu Turab, Syekh, jangan kamu menghina ulama. Ni gang-gang ni hina ulama ni. Orang mengajar-mengajar ni kita kata dia dhaif. Kita kata dia bawa hadis palsu. Ni hina ulama. Macam sama zaman kita kan. Abu Turab kata, Syekh, jangan kamu hina ulama. Ayahku menoleh, yakni Imam Ahmad. Imam Ahmad menoleh ke arahnya. Lalu dia menanggapi, yakni dia jawab, Abu Turab, bagaimana kamu ini? Ini nasihat, bukannya ghibah. Yang Imam Ahmad buat bukan mengumpat, tak. Tetapi dia adalah nasihat. Jangan ambil ilmu daripada fulan sebab dia dhaif. Jangan ambil ilmu daripada fulan sebab dia pendusta. Jangan ambil ilmu daripada fulan dia sebab dia banyak lupa. Jadi bila kita sebut nama-nama tu, kita bukan hina dia. Kita bukan mengumpat dia. Imam Ahmad kata ini adalah nasihat. Nasihat supaya apa? Supaya kita ambil ilmu dari ahli yang sebenarnya. Tapi bagi golongan sufi yang tak faham ni, dianggap ni adalah menghina ulama. Kita tengok nota kaki ya. Orang yang mewarisi bid'ah mereka pada zaman sekarang selalu mengagungkan serta mendendangkan pernyataan-pernyataan itu. Tidak hairan kalau ada seorang ahli sunnah mengutarakan pengingkaran terhadap seseorang yang melakukan penyimpangan atau mengungkapkan bantahan terhadap hal-hal yang dituduhkan pihak musuh kepada dirinya atau melakukan tindakan yang semacam itu, maka orang-orang menyerukan persatuan dan kesatuan, sanggup berteriak kepadanya, ini memecah belah umat. Jangan buat orang balah kak. Kenapa kita nak pecah belah? Cerita orang tu tak betul, cerita orang ni tak betul. Sebab apa? Sebab dia tak nak orang kritik guru dia. Sedangkan kritikan itu adalah nasihat. Berbeza dengan kritikan yang kita kata tidak bersandarkan sumber yang benar. Oh kritik, dia ni PhD. Oh kritik, dia ni ada sijil. Oh dia ni, itu semua sifat peribadi. Tapi kalau orang tu kritik, dia bawa hadis palsu, hadis yang dia nyatakan adalah dhaif, itu kritikan ilmu. Tak ada pun orang kata dia pakai serban belok. Tak ada pun orang kata dia pakai. Sebab tu kita ahli sunnah, kita kena pandai bezakan. Di saat kita nak mengkritik ulama, dalam masalah ni pun, sebenarnya ulama hadis sangat hati-hati. Kita tak nafi ada sebahagian orang, bila mengkritik ilmu seseorang,
tanpa sedar dia telah mengkritik peribadi. Itu kena hati-hati. Ulama hadis bila cerita tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, dia tak sebut tentang kepincangan peribadi. Oh, ulama tu tempang. Walaupun contoh dia sebut tentang al-a'mash, al-a'raj, gelaran. Tapi gelaran untuk ta'rif, memperkenalkan seseorang. Kalau kita kata, siapa dia tu? Nama dia apa? Oh, dia tu fulan, Muhammad. Kemudian, yang bersifat dia macam ni sifat. Walaupun sifat buruk, kalau ta'rif tak apa. Tapi kalau nak menghina dan sebagainya, tak boleh. Jangan cerca peribadi. Tapi, sebut tentang nasihat ilmu. Dia baca hadis ni, hadis yang dhaif. Sebab tu kita kena beza. Ulama ataupun orang-orang awam kena pandai beza. Kalau semua ustaz kena suap belaka, kita tak erti nak beza, nanya kita. Beza antara mengumpat, menghina dengan nasihat. Kalau orang kata dia ni baca hadis palsu, kita bukan cela ustaz tu. Kita nak nasihat, jangan dengar cerita hak dia bawa sebab cerita tu palsu. Tapi kalau dia kata dia ni sibuk dengan gelaran dia, sibuk dengan pangkat dia, sibuk, itu semua gelaran tohmahan terhadap peribadi. Okey. Jadi Imam Ahmad bila Abu Turab kata jangan hina ulama, dia kata ini bukan hina, ini nasihat. Kemudian nota kaki lagi. Padahal mereka tidak menguasai manhaj cara beragama ulama dalam mengungkap bid'ah serta membantah pengikut hawa nafsu. Dia kata menghina tu sebab dia tak tahu ulama-ulama dulu macam mana cara mereka menghadapi golongan-golongan pendusta agama. Kalaulah dia baca sejarah imam-imam, ulama-ulama besar dulu macam mana mereka menasihati orang awam daripada penglipu lara, dia bagi gelaran kadzab, dia bagi gelaran dajjal, dia bagi gelaran macam-macam. Supaya apa? Supaya orang tinggalkan pendusta agama. Tapi tak hairan, daripada dulu sampailah sekarang, pendusta ni ramai follower, ramai pengikut. Ramai pengikut. Jadi jangan kerana pengikut ramai, dia rasa dia benar. Seandainya mereka mengetahui hal itu, tentu mereka tidak akan berani memberikan pengingkaran secara serampangan dan mengatakan sesuatu tanpa adanya hujjah. Sebenarnya merekalah yang justru memecah belahkan barisan dan mengoyakkan persatuan dengan sikap diam dan menjilatnya. Kalau ada pendusta agama, kamu diam, kamulah yang sebenarnya memecahkan. Pasal apa? Kamu telah memecahkan kebenaran Islam dengan kamu mengiktiraf kebatilan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka menuju manhaj yang tepat dalam memahami ajaran Islam dan menyeru ke jalan Allah. Okey. Dari Muhammad bin Fadl Al-Abbasi bahawa dia berkata, satu hari kami berada di majlis Abdurrahman ibni Abi Hatim. Waktu itu dia tengah membacakan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Okay. Al-Jarh tanda wa Ta'dil. Siapa biasa dengar Al-Jarh wa Ta'dil? Pernah dengar tak? Pernah kan? Apa maksud Al-Jarh? Mencederakan. At-Ta'dil memperelokkan. Al-Jarh wa Ta'dil adalah kitab satu bidang ilmu yang ada dalam ilmu hadis. Cerita dia tentang perawi. Perawi ni thiqah, perawi ni dhaif. Bila kita panggil dhaif, kita cederakan dia. Bila kita kata kadzab, kita cederakan dia. At-Ta'dil makna kita memperelokkan. Siapa dia ni? Thiqah. Orang ni layak boleh diambil ilmu. Jadi kita puji orang yang layak diambil dan ulama sebut dengan keburukan pada orang yang tak sesuai diambil ilmunya. Jadi dipanggil cabang ilmu ni Al-Jarhu wa Ta'dil.
Jadi Ibnu Abi Hatim tengah baca kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Zaman kita lah ni ada juga orang amalkan ilmu jarh wa ta'dil, tapi dalam bidang berbeza lah. Dia senaraikan ulama-ulama Wahabi. Dia tulis. Tu Al-Jarh wa Ta'dil juga tu. Tapi Al-Jarh dia tidak berpijak di bumi nyata. Al-Jarh dia hanya kerana kumpulan. Tapi ulama di saat letak Al-Jarh, celaan terhadap mereka yang tidak layak diambil ilmu, dia akan spesifik. Kenapa dia tak layak diambil ilmu? Dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, yakni bertentangan dengan orang yang lebih thiqah. Dia mendatangkan hadis-hadis palsu yang tidak pernah didengar sebelumnya. Ataupun dia meriwayatkan ilmu-ilmu yang menyalahi Al-Quran dan hadis. Makna kita ada asas, bukan sekadar buat senarai nama tanpa sebab apa. Mereka adalah golongan yang kita tak boleh ambil ilmu dari mereka. Sebabnya mereka Wahabi. Tak. Ulama tak buat kerja lagu tu. Kalau dia nak senaraikan orang yang tidak layak diambil ilmu, dia akan nyatakan sebab. Sebab apa orang ni tak boleh nak ambil ilmu dia? Sebab tu. 1, 2, 3. Barulah layak untuk dipanggil nasihat. Kalau dia tak bagi macam tu, dia akan jadi mengumpat. Okey. Sebab tu orang kata satu kalimah zaman ni lah. Satu kalimah beringan di lisan. Ringan di lisan. Tapi berat untuk dihisab di hari pembalasan. Bukan hadis ni. Ni perkataan kita hari ni. Satu kalimah hak betul hak Nabi kata, 2 kalimah kan. Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisan, ringan di lidah, berat di timbangan mizan. Disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim kan. Yang tu clear, hak tu hadis Nabi. Hak ni bukan hadis, cuma kita iktibas daripada hadis tersebut. Ada satu kalimah ringan saja orang mulut sebutlah ni. Orang kita sebut mudah je sebut mudah. Tapi dia tak sedar kalimah tersebut berat nilai dia di hari pembalasan. Apa dia tuan-tuan? Wahabi. Sungguh. Sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Ringan tak nak sebut? Ringan. Tapi bila dia sebut Wahabi pertama, dia cerca Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Dia pun tak kenal. Tapi dia cela orang yang dia tak kenal. Besar tak berat di timbangan Allah? Yang kedua, dia tak kenal pun ustaz ataupun orang yang dia cerca. Ustaz Fulan Wahabi. Ustaz Fulan pun dia tak pernah dengar kalimah kuliah ustaz tu. Dan dia kata sesat pula. Mudah gitu. Dia tak ada sandaran. Kenapa dia sesat? Apakah dia bawa hadis palsu? Apakah dia menyelisih Al-Quran? Apakah dia mengajak kepada kebatilan? Apakah yang dia sebut tu tidak pernah disebut oleh ulama-ulama dahulu? Semua tu berat. Jadi dalam bab ni, kadang-kadang mereka kata ulama hadis menghina ulama. Tapi tanpa sedar, merekalah yang sebenarnya melakukan pecah belah dalam masyarakat. Dengan apa? Dengan memasukkan kebatilan dalam agama Islam. Boleh faham? Baik. Jadi apa? Dia berkata, kata Ibnu Abu Hatim, dia berkata, aku akan terangkan keadaan ahlul hadis, siapa dari mereka yang thiqah, siapa pula yang tidak thiqah. Kata Ibnu Abu Hatim, tiba-tiba Yusuf bin Al-Husain berkata, aku prihatin terhadap engkau wahai Abu Muhammad, yakni Ibnu Abi Hatim. Betapa banyak ahlul hadis yang sudah menghentikan perjalanan menetap di syurga sejak 100 atau 200 tahun lalu, sementara engkau masih saja menyebut dan menghina mereka di bumi. Dia kata, mu sebut daif ni, ulama kurun ke berapa, beratus tahun dah dia mati, dia dalam syurga, mu masih lagi duk mengumpat dia kata dia daif. Siapa yang kata macam ni? Ahli tasawuf.
Dia tegur siapa? Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengajar hadis. Bila mengajar hadis kena sebut rawi. Bila sebut rawi dhaif, makna itu satu celaan. Mencela dia sebagai dhaif. Dia ni ahlu hadis, tata dia duduk dalam syurga dah beratus tahun. Kata Yusuf bin Al-Husain kepada Ibnu Abi Hatim. Lalu mendengar ucapan itu Abdurrahman pun menangis dan berkata, wahai Abu Yaqub, andai saja aku mendengar kata-kata ini sebelum aku mengarang kitab ini, sudah tentu aku tidak akan menyusunnya. Sudah tentu kalau munasihat aku sebelum ni, aku tak tulis kitab ni. Sebab takut jadi mengumpat kepada orang dulu. Kata Ibnul Jauzi, aku berkomentar. Aku berkomentar ni siapa? Ibnul Jauzi lah, pengarang kitab ni. Semoga Allah memaafkan Ibnu Abi Hatim. Sebab dia seorang faqih, maka semestinya dia menjawab ucapan Yusuf bin Al-Husain seperti mana Imam Ahmad menjawab perkataan Abu Turab tadi. Maknanya ini bukan mengumpat, tapi ini adalah nasihat. Beza. Kalau tiba-tiba tak ada sebab kita nak sebut cela orang, tak ada maknanya kita nak sebut. Zaman sekarang ni, apa yang ulama-ulama buat ialah bila keluar satu isu, baru kita react pada isu tersebut. Lepas tu bila kita react, dia kata menghina ulama. Kalau demo tak waktu ubik video-video bercanggah dengan Quran dan hadis, kita pun tak ada masa nak layan pokok demo pun. Tapi react tu supaya apa? Nasihat terhadap umat. Sebab kalau tak ada orang nasihat, apa yang berlaku? Kebatilan akan masuk dalam agama Islam. Sebab tu ulama tulis kitab, ulama bagi nasihat kepada orang, tidak pada ahli tasawuf. Mereka menganggap cerita terhadap ulama ni adalah mengumpat. Jadi seolah-olah buruk adab kita. Ulama hadis ni dinampakkan sebagai orang yang buruk adab dia. Pasal apa? Sering menghina ulama. Tapi dia tak sedar. Ulama hadis bukan menghina ulama, tetapi dia membezakan, memberi nasihat kepada masyarakat. Bezakan mana yang layak diambil ilmu dan mana yang tidak layak diambil ilmu. Tambah-tambah zaman kita ni pula, ya salam, kita sendiri ni tak layak nak jadi ahlu hadis. Banyak lagi ulama-ulama yang telah buat cerita tentang hadis-hadis ni. Kalau duduk pada kita pun mungkin tak tersenarai sebagai rawi pun. Tapi sekurang-kurangnya bila kita dengar sesuatu yang bercanggah dengan Quran, kita berasa tak senang hati. Macam mana boleh sebut benda tu? Nah, benda yang jelas-jelas. Mana-kadang orang awam pun boleh faham dah. Tapi oleh kerana dia serang balik dengan hina ulama, sampai ke tahap mungkin ada orang yang serang, pergi ke rumah, tangkap, kurung beberapa hari kerana semata-mata bertentangan dengan ustaz-ustaz mereka. Jadi ini sebenarnya perkara yang tidak patut berlaku. Baik, jika bukan kerana jarh dan ta'dil, dari manakah hadis sahih dan batil boleh dibezakan? Sebab ulama hadis cerita tentang orang yang sahih, orang yang thiqah dan orang dhaif ni lah bolehnya orang membezakan, ulama bezakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Tapi bagi golongan yang tak terima ni, dia kata asalkan hadis, terima je lah. Tak payah kata orang tu dhaif, orang thiqah. Ulama hadis belaka, kita terima je lah. Orang yang bercakap macam tu sebenarnya dia tak tahu macam mana sebenarnya disiplin ilmu hadis. Dan dia tak sedar. Dia anggap semua orang ni boleh tipu belaka. Dia anggap orang ni supaya dia je belaka. Tak. Ada orang yang cerdik pandai, yang susun ilmu hadis ni bukan orang seperti kita. Yang susun ilmu hadis ni orang-orang yang menghafal ratusan ribu hadis. Mereka dengan
rela hatinya mewakafkan diri mereka untuk berkhidmat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila ulama kata thiqah atau dhaif, itu sebenarnya bukan hak kita nak kata ahli syurga ke ahli neraka. Bila kita sebut hadis dhaif, kita tak kata perawi tu ahli neraka, tak. Terkait ahlu hadis yang sudah berada di syurga, sebagaimana kata Yusuf Al-Husaini tadi, hal itu tidak menghalangi kita dari menyebut kelemahan pribadi mereka dan menyangka upaya ini sebagai ghibah. Ucapan demikian jelas-jelas keliru. Okay? Kalaupun dia duduk dalam syurga dah, kerana amal-amal salih dia yang lain, tapi tetap saja ulama hadis cerita tentang kelemahan riwayat seseorang untuk menapis hadis. Boleh jadi memang dia berada di syurga dah, tapi dari sudut ilmu, bukan semua riwayat orang salih kita terima kerana kesalihannya. Sebab salih dia bab puasa dia, bab solat dia, bab zakat dia, bab berbakti kepada jiran dia, itu salih. Tapi dalam bab ilmu adalah benda yang berbeza. Boleh jadi orang yang salih dari sudut amal ibadah, tapi dari sudut ilmu dia lemah. Betul tak? Betapa ramai orang yang beramal salih, kita harapkan kebaikan yang baik untuk mereka. Tapi dalam bab ilmu, kita tidak terima ilmu hanya semata-mata, tak terima hadis hanya semata-mata kerana dia salih. Boleh jadi dia sebab salih dari sudut salat, puasa, zakat dan seumpamanya, tapi dari sudut ilmu hadis dia tak kuat ingatan. Boleh jadi. Jadi ulama bila memberi nasihat bukan nak menerakakan orang, tak, tapi nak menjaga keaslian dan kesucian hadis Nabi. Boleh faham? Selain itu, jadi kalau orang kata ni adalah mengumpat, menghina ulama, jawapannya tuduhan itu timbul dari orang-orang yang keliru. Selain itu, orang yang tidak mengetahui jarh dan ta'dil, bagaimana dia boleh mensterilkan, menjaga kata-katanya. Orang dia tak pernah belajar ilmu jarh wa ta'dil, tiba-tiba nak kata kepada ulama jarh wa ta'dil ni mengumpat menghina ulama. Cuba baca kat kitab. Kenapa? Ada sebab. Sebelum ulama keluar dhaif, thiqah, dia kaji perjalanan hidup orang ni daripada awal sampai akhir. Dia kaji betul-betul. Orang ni dia mengembara, tok guru dia siapa? Dia jumpa ke tak dengan orang yang dia riwayatkan itu? Ataupun betul tak hadis yang diriwayatkan termasuk daripada jumlah riwayat yang diambil daripada ulama yang dia jumpa tu? Atau sebenarnya dia jumpa itu dia ambil 5 je hadis, lepas dia balik ke kampung dia sebut 50 hadis. Boleh juga. Dia pergi ngaji betul, 5 hadis ya dia dengar. Lepas tu sampai ke rumah cerita 50 hadis. 45 hadis lagi tu mari mana? Ulama kaji. Sebab tu mereka kata dhaif. Jadi bukan sengaja kata fulan dhaif. Bapa mau kata gitu? Aku sengaja pasal aku tak kenal ke dia. Bukan gitu. Bahasa kita demo tak kena bagai lah. Demo tak rajin ngaji ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil, lepas tu duk kata kepada ulama hadis ni duk mengata orang. Sebenarnya dia tak tahu tentang ilmu hadis. Abul Abbas bin Atta' berkata, siapa mengenal Allah, maka dia akan menahan diri dari mengadukan segala kebutuhan pribadi kerana dia tahu Allah Maha mengetahui segala hal. Aku berkata anggapan tersebut menutup pintu dari usaha memanjatkan doa atau permintaan. Ini namanya tidak punya ilmu. Okey. Seolah-olah macam inilah kita kata ni. Dia kata apa? Abul Abbas dia kata siapa yang betul-betul kenal Allah, dia tak mengadu kepada Allah. Pasal apa? Allah kan Maha mengetahui. Bunyi macam power ayat tu lah. Jadi maknanya kita tak perlu berdoa. Dan Allah tahu belakang hajat kita. Lalu dia kata apa? Siapa yang betul-betul kenal Allah, dia tak akan mengadu keperluan dia kepada Allah.
Kerana Allah sudah maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati dia. Bunyi macam logik kan? Habis tu yang Nabi ajar kat kita suruh minta doa tu apa? Bukankah Nabi yang doa ajar kita? Bukankah Allah sendiri suruh kita sebut hajat kita kepada Allah? Bukankah Nabi suruh minta syurga? Kan Allah dah tahu ke mana ahli syurga, mana ahli neraka, minta apa? Maknanya orang tu berkata dengan kejahilan. Waktu dia kata siapa yang kenal Allah tak perlu dah minta dengan Allah sebab Allah dah maha mengetahui. Siapa yang kata begitu? Dia berkata dalam jahil. Walaupun nampak seperti orang yang alim. Kenapa? Kerana Nabi pun minta doa. Bahkan Nabi sebut secara spesifik hajat dia. Minta hidayah, minta taufik, minta taqwa, minta bebas dari bebanan hutang, minta hilang kedukaan, minta hilang kegelisahan. Minta diterangkan hati, minta ditetapkan iman. Apa Allah tak tahu semua hajat ni? Tahu, tapi sunnahnya kita minta dengan Allah. Walaupun orang kata Allah dah tahu dah, mu tak sebut pun Allah tahu dah. Kita bukan, sebab itulah kita bila kita berdoa kepada Allah, kita bukan bagi tahu kepada Allah betul Allah maha mengetahui, tapi kita sebut hajat kita kerana Nabi ajar supaya kita berdoa kepada Allah. Kita tahu kadang-kadang hak kita sebut ni belum tentu Allah Ta'ala nak bagi sama seperti hak kita minta. Sebab ada keadaan Allah bagi lebih baik daripada apa yang kita minta. Kerana Allah lebih tahu apa yang sesuai untuk kita. Tapi kita sebut juga hajat kita sebab apa? Sebab Nabi ajar kita berdoa. Agama tu sifat begitu. Kalau duk main logik akal, memanglah tak payah doa lah. Moga Tuhan tahu belaka dah. Itu logik akal. Tak payah minta doa dengan Allah. Sebelum kita minta tu, dalam hati kita terlintas Allah Ta'ala tahu dah. Memanglah. Bunyi macam betul dia kata. Tapi itu tipu daya iblis. Bila orang anggap begitu, maka dia akan bakhil dalam doanya. Dia tak erti nak tanda tangan minta dengan Allah, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, tunaikanlah hajat aku, ya Allah. Begini dia boleh sebut hajat dia. Tapi dia tertipu. Dia kata apa? Allah Maha tahu dah. Tak sebut pun tak apalah. Kan? Dari Abi Bakar As-Sufi, dia menceritakan, aku mendengar Ash-Shibli ditanya oleh seorang pemuda, wahai Abu Bakar, mengapa engkau mengucap Allah bukan mengucap la ilaha illallah? Macam kena isu baik betul ni. Kenapa kamu sebut Allah, Allah, Allah? Kamu tak sebut la ilaha illallah. Jawab dia, aku malu menyatakan penetapan setelah adanya penafian. Aku malu nak kata la ilaha illallah. Maknanya kalau aku kata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi aku malu nak kata tidak ada Tuhan tu. Malu kepada Allah nak kata tidak ada Tuhan. Jadi aku tu kata Allah, Allah, Allah. Sebab tu dia alasan ni sedap kalau dengar orang kecek ni kan. Kita jadi kata betul logik juga dia rakyat. Bukan zaman ni je, zaman dulu ulama sebut dah. Logik dia apa? Aku malu nak sebut penafian. La ilaha tu tidak ada Tuhan. Aku malu nak sebut kepada Allah tidak ada Tuhan. Melainkan Allah tu malu nak sebut. Baik aku kata Allah, Allah, Allah tu. Jawab dia apa? Si pemuda menanggapi, aku menginginkan hujah yang lebih kuat daripada itu. Jadi anak muda tu kata, boleh kalau gitu. Ada tak hujah lebih kuat daripada sekadar malu tu? Ash-Shibli pun kata, aku khawatir aku disiksa ketika kalimah penafian la ilaha illallah itu belum sampai pada kalimah penetapan illallah. Manakala aku kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba Allah cabut nyawa aku waktu la ilaha, mati situ. Ayo. Bisa jawapan dia. Bisa logik. Gini, A+. Kalau periksa ni, periksa lisan lah.
Hak tak ada skema jawapan. Kalau hak periksa lisan ni, memang pemeriksa ni memang kena goreng habis lah. Bapa mu kata tak kata la ilaha illallah, aku bimbang takut nanti aku sebut la ilaha mati waktu tu tak sempat sebut illallah. Nah, jadi tak payah sebut la ilaha illallah, sebut Allah, Allah, Allah terus. Penulis berkata, jawapan dia apa jawapan dia? Tu syubhat ni. Sebab tu kita baca kitab Talbis Iblis ni, kita kena kenal hak mana syubhat, hak mana jawapan. Kalau baca kitab ni tak tahu mana syubhat, mana jawapan, kita boleh anggap hak ni betul, hak tu salah. Nah, terbalik pula nanti. Hak tadi syubhat, hak kata la ilaha illallah tu aku sebut Allah saja. Itu syubhat. Hak betul macam mana? Penulis berkata, ni jawapan dia. Perhatikan pemahaman yang dangkal tersebut. Padahal yang perintahkan kita kata la ilaha illallah tu adalah Nabi. Hak suruh kita kata tu Nabi. Apa ya kita letak logik kita? Nah, Nabi tak fikir ke sebab tok guru dia fikir? Kalau mati waktu la ilaha illallah. Nabi tak fikir ke? Nabi lebih bijak daripada kita lagi. Tapi hak aja sebut la ilaha illallah ni Nabi. Sebab apa? Sebab kita kalau ngaji balaghah lagi, ngaji dalam lagi, memang rukun kita kena ada dua rukun syahadah. Kena ada penafian dan kena ada isbat. Sebab kalau sebut isbat saja tak nafi Tuhan selain daripada Allah, belum sempurna. Jadi hak aja kata la ilaha illallah ni Nabi. Takkanlah Nabi tu tok guru dia lebih hebat daripada Nabi. Alasan dia tu logik. Tapi bila kita bandingkan dengan hadis Nabi, hak logik tadi terbatal. Baik, disebutkan pula dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap kali selesai membaca menunaikan salat, baginda membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah melaksanakan salat malam, Nabi kata la ilaha illa anta. Beliau juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi perhatikan hadis Nabi, la ilaha illallah ni Nabi ajar banyak. Tiba-tiba tidak semena-mena Asyibli berkata terhadap syariat Islam dengan memilih sesuatu yang tidak dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi talbisnya mana? Talbisnya bila dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nampak alasan tu logik, tapi kena hati-hati. Sebab apa? Benda logik sekalipun kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah salah. Okey. Diriwayatkan dari Abil Qasim Abdul Rahim bin Ja'far As-Sirati Asy-Syirafi Al-Faqih, dia menuturkan tatkala di Syiraz, tepatnya di rumah hakim setempat, iaitu Abu Sa'id Bishr bin Al-Hasan Ad-Dawudi, datang seorang sufi lelaki dan sufi perempuan mengadukan perkara mereka. Jumlah sufi di sana memang sangat banyak. Bahkan ada yang menyebutkan jumlahnya mencapai ribuan orang. Okey. Sufi wanita membawa suaminya ke hadapan hakim. Setelah keduanya hadir di hadapan hakim, sufi wanita mengadu kepada hakim, wahai hakim yang mulia, lelaki ini adalah suamiku dan dia ingin menceraikanku, namun dia tidak berhak melakukan itu. Maka alangkah baiknya jika anda melarangnya menceraikanku. Okey. Jadi sufi wanita ni mengadu suami dia ni tak layak, tak berhak nak cerai. Alangkah baik kamu larang dia ceraikan aku. Mendengar permintaan itu, Hakim Abu Sa'id merasa hairan sekaligus kesal atas pandangan sufi perempuan itu. Kemudian sang hakim bertanya kepada sufi perempuan, mengapa suamimu tidak berhak menceraikan, padahal kamulah yang tidak berhak melakukannya? Kamu yang tak berhak nak cerai. Cerai ni hak lelaki.
Okay? Dia kata apa? Si sufi wanita menyahut, kerana saat suamiku menikahiku, maknanya cintanya ada padaku. Namun sekarang dia berkata bahawa maknanya telah berakhir. Sementara itu maknaku masih melekat pada dirinya. Oleh kerananya dia harus menunggu sampai maknaku habis, sebagaimana miliknya habis. Dahsyat bahasa. Dia kata waktu dulu kahwin, dia sayang kat aku. Lalu kami berkahwin di atas dasar rasa cinta tersebut. Sekarang ni dia kata cinta dia dah tak ada. Tapi cintaku masih ada. Jadi dia tidak berhak untuk menceraikan aku selama cintaku masih ada. Sehinggalah cintaku habis, barulah dia berhak untuk menceraikanku. Abu Sa'id lantas bertanya, bagaimana pendapat anda terhadap pemahaman seperti ini? Maka Hakim Abu Sa'id mendamaikan keduanya sehingga keduanya keluar dari tempat itu tanpa terjadinya perceraian. Abu Hamid At-Tusi menyebut dalam kitab Al-Ihya bahawa seorang sufi mengatakan, rububiyah itu memiliki rahsia yang andai ditampakkan maka batallah nubuwah. Nubuwah pun memiliki rahsia yang andai disingkapkan maka batallah ilmu. Ulama yang mengenal Allah memiliki rahsia yang andai dibuka maka batallah berbagai hukum. Dahsyat. Bila dah kenal Allah, terbatallah segala hukum. Okey. Ni semua ni kerana tidak berpandu kepada hadis tu lah ni. Aku berkata, perhatikanlah kerancuan yang buruk ini. Kerancuan ni kebingungan lah. Perhatikanlah pula pernyataan yang mengutarakan bahawa lahiriah syariat bertentangan dengan batiniyahnya. Abu Hamid berkata, satu ketika salah seorang sufi kehilangan anak. Seseorang kemudian memberinya saranan, alangkah baiknya apabila engkau memohon kepada Allah supaya mengembalikan anakmu. Namun dia menanggapi, aku lebih keberatan menentang takdir Allah yang telah ditetapkan bagiku ini daripada kehilangan anakku. Aku berkata, kata penulis ni, sudah lama aku merasa hairan terhadap perilaku Abu Hamid. Bagaimana mungkin dia menukilkan pernyataan seperti ini untuk menganggap baik dan meredai pelakunya, padahal dia tahu bahawasanya doa dan permohonan itu sama sekali bukanlah cerminan dari penentangan terhadap takdir ilahi. Okey? Dari ilahi. Okey? Kemudian demikianlah cuplikan ataupun petikan pernyataan dan kefahaman sufi yang mencerminkan ilmu kaum ini, juga kesalahfahaman mereka dan banyak lagi kekeliruan mereka. Jadi sampai ke tahap dia rasa berdoa tu menyanggahi takdir Allah. Jadi bila turun sesuatu bala, redalah dengan bala tersebut, jangan duk doa. Jadi seolah-olah contohlah macamlah ni, bila datangnya COVID ni, kita tak payahlah berdoa supaya Allah angkat COVID ni. Pasal apa? Takdir Allah tu lebih dia reda daripada menentang takdir Allah. Jadi seolah-olah bila kita doa tu menentang takdir Allah. Jadi ini adalah pernyataan yang tidak didasari dengan kefahaman yang sebenar dalam agama. Bila kita berdoa, kita bukan menentang takdir. Malah dengan doa juga Allah boleh mengangkat bala. Sebab Nabi SAW ajar kita macam tu. Jadi syariat ni bukan dengan selera kita. Selera. Kalau ikut selera ni macam tadi lah. Kalau kita doa, seolah-olah kita tak reda dengan takdir Allah. Kita minta supaya Allah ubah takdir dia. Tak reda. Jadi, apa sahaja Allah bagi kat kita, kita kena reda. Betul dah kita reda. Tapi bukankah ikhtiar untuk sembuh,
ikhtiar untuk mengangkat musibah, doa dan seumpamanya adalah sesuatu syariat, maka kita ikut syariat, jangan ikut hawa nafsu. Boleh faham tak? Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berhenti setakat tu. Kena berhenti setakat tu. Kita akan sambung pada talbis iblis terkait syatah, ataupun syatah, syatah. Bagaimana syatah ni ialah sesuatu yang terkeluar daripada mulut dia tanpa dia sedar. Orang tengah fana, keluar benda-benda hak dia pun tak sedar. Maknanya kadang-kadang mereka ni hanya keluar mulut dia, tak ada fikir pun. Pada dia itu adalah lintasan dari Allah. Allah campur dalam fikirnya, keluar tanpa dia sedar. Betul ke ada benda macam ni? Ini kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Okey, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.